Kita tengok nouns that can be countable and uncountable. Ni dia special. Dia boleh jadi dua-dua. Ada ketika dia boleh jadi countable, ada ketika dia boleh jadi uncountable. Apakah noun tersebut? Sebagai contoh, chicken. Okay, noun dia chicken. Bila dia jadi uncountable? Bila kita kata I had chicken for dinner. Saya makan ayam masa makan malam tu. Masa tu dia uncountable. Tapi bila dia jadi countable, kalau kita bercerita dia sebagai haiwan. Kalau chicken ni kita cerita pasal makanan, maksudnya kita nak menceritakan ayam ni sebagai makanan yang kita makan malam tadi. Tu dia uncountable. But if you are talking about chicken, kita cerita chicken ni sebagai binatang yang ada dalam reban, dia countable. Faham tak? Chicken, kalau kita bercerita, kalau kita nak buat ayat chicken ni pasal makanan, dia adalah uncountable, tak boleh kira makanan. Tapi kalau kita nak cerita ayam hidup yang duduk dalam reban, itu countable. Itu countable, boleh kira. Berapa ekor ayam dalam reban? Ada 70 ekor. Tu boleh kira lah. Tapi kalau dalam pinggan makan, tak boleh kira. Sama juga macam hair. Uncountable. Bila rambut ni jadi, hair ni rambut, bila rambut ni jadi uncountable, bila kita cerita pasal rambut atas kepala. Memang tak boleh kira lah. Tapi kalau kita nak cerita pasal rambut yang jatuh atas lantai, ataupun kita nak cerita pasal uban. Ni cerita uban ni, grey hairs ni uban. He had a few grey hairs on his temples, dekat atas, dekat dahi dia. Boleh pula jadi countable. Okay, kita tengok room, bilik. Okay, kalau kita cerita pasal ruang, space ni maksudnya ruang. Is there enough room for me? Ayat ini maksudnya, is there enough room for me? Contohlah, kamu nak masuk dalam kereta. Okay, kamu nak tanya, muat lagi tak? Nak masuk seorang lagi ni? Tu kamu tanya, is there enough room for me? Tak boleh jadi countable, tak boleh kira lah. Cerita ruang tu. Tapi kalau kita cerita mengenai tempat, room ni, they had to sit in the waiting room. Ataupun my house have 3 rooms. Dia boleh jadi countable. Dia boleh jadi ayat. Okay, my house have 3 rooms. Ada 3 bilik. Dia jadi countable lah. Boleh kira. Kalau dia cerita pasal ruang, tak boleh kira. Fire, api. Okay, element. Kalau kita cerita api ni sebagai satu unsur. Most animals are afraid of fire. Memang dia uncountable. Kalau countable, firemen put out fires. Maksudnya banyak api yang bomba padam. Dia boleh tambah S. Okay. Dan yang sebelah-sebelah sini pun samalah. Kalau bercerita mengenai minuman, drink. Kalau kita bercerita air ni, drink ni, sebagai benda yang kita nak minum. I like tea. Saya suka tea better than coffee. Masa ni dia jadi uncountable. Tapi kalau kita nak order air, 2 strong black coffees, please maksudnya 2 cawan kopi hitam. Strong black ni maksudnya kopi yang hitam, tak ada gula. Kalau kita cerita mengenai cawan, boleh kira countable. Tapi kalau kita nak cerita mengenai minuman kita, ataupun minuman yang kamu suka, I like tea, saya suka teh, berbeza dengan kopi, dia masa ni tak boleh. Masa ni dia jadi uncountable, tak boleh kira. Sama juga experience dan juga memory. Ni agak tinggi sikit lah untuk kamu kan. Kamu boleh baca. Cikgu nak terangkan benda-benda yang simple-simple ni dulu. Experience, knowledge, ability to remember ni cerita pasal experience, dia jadi experiences. Memory dia jadi memories. Dia boleh tukar-tukar countable dengan uncountable noun. Alright.
penggunaan and some and any. And some and any ni dia adalah articles, ataupun nak mudah kita sebut dalam bahasa Melayu, penjodoh bilangan. Bahasa Inggeris dia tak ada penjodoh bilangan macam sebatang kayu, segugus kunci, tak. Dia pakai and some any, dan ada beberapa lagi lah yang kita akan tengok di belakang nanti. Okey, kita tengok dengan and dulu. Dengan and digunakan untuk singular countable nouns. Itu kegunaan dengan and untuk kata nama yang boleh dikira singular. Ni cikgu dah beritahu kamu, dia guna untuk konsonan. Konsonan apa? Semua huruf kecuali A, E, I, O, U. So there is a bottle. Kalau botol ni sebiji, kita tak kata one bottle, kita kata a bottle. Kalau nouns yang menggunakan vowel sound, A, E, I, O, U, dia guna N. There is an apple on the table. Satu. So dengan N ni guna untuk satu lah, untuk benda yang satu, tapi untuk singular. Right. Some and any. Some and any pula, dia guna untuk plural, countable dengan uncountable noun. Dia guna untuk plural, dua-dua dia pakai. Countable pakai, uncountable pun pakai. Waktu bila kita tengok affirmative. Okay, affirmative ni maksudnya ayat penyata. Negatif ni ayat menafikan. Questions, ayat soalan. Ayat untuk menafikan kita guna some. There is some cheese in the fridge. Boleh juga pakai there is some apples in the fridge. Maksudnya kita nak ada lah beberapa biji apple dalam so there is some cakes in the fridge. Ada beberapa cake dalam fridge. Boleh pakai some. So some ni guna hanya untuk ayat penyata. Any pula dia guna untuk ayat negatif, ayat yang nak katakan tak ada. There isn't any cheese in the fridge. There isn't any milk in the fridge. There isn't any rice in the rice cooker. Contoh. Dia tak boleh pakai any ni, tak boleh guna sebagai ayat penyata. Tak boleh. Dia tak boleh kata there is any cheese. Dia jadi salah. Tak boleh pakai. Any juga kita boleh pakai untuk soalan. Is there any cheese in the fridge? Ada cheese tak dalam case tu? Tu Okay. So di bawah ni adalah penjelasan dia yang lebih mendalam lah. Okay, so and ni untuk semua soalan boleh pakai, semua benda boleh pakai. Kemudian countable plural pun sama. Uncountable macam ni. Okay. Ini lebih mendalam mengenai many dengan much. So ini countable dengan uncountable kita dah tengok tadi. Many. Perkataan many digunakan untuk plural countable nouns. Plural countable noun. Plural maksudnya banyak, countable maksudnya boleh kira. For example, there are many chairs. Ada banyak. Dia sebenarnya many ni maksudnya banyak. Much pun maksud dia banyak. Itu masalah dia. Dua-dua ni maksudnya banyak, tapi gunanya beza. Many guna lain, much guna lain. There are many chairs in the room. I have many friends. Do you think many people will go? Tu kita guna untuk plural countable noun yang boleh dikira. Chairs, friends, people, boleh kira. Much pula dia guna untuk uncountable. Plural uncountable. Tak boleh kira punya. Much time, masa tak boleh kira. Tapi kalau nak kira jam boleh, 3 jam, 4 jam. Tapi masa, saya ada banyak masa ni. Mana tahu banyak mana masa tu. He doesn't need much money. Tadi kita dah tengok money ni adalah benda yang dia akan always singular. Dia tak boleh banyak. Dia tak boleh jadi plural form. How much milk? Milk adalah uncountable noun. Tak boleh kira. Sebab dia macam air.
So, ini kegunaan many, ini kegunaan much. Lagi. A few dengan a little. A few dengan a little ni dua-dua maksudnya sikit. Many dengan much tadi banyak, a few dengan a little dua-dua sikit, tapi guna a few untuk countable noun, little untuk uncountable noun. He has a few dollars left. Ada sikit lagi duit tinggal. I meet a few people every day. Dia jadi a few, dia tak boleh few saja. Few tak boleh. Boleh lah tapi tinggi lagi lah bahasanya tu. Untuk kamu faham macam tu je. A few. Mesti guna a few. Alright, and then a little. A little ni untuk uncountable. A little money, a little paper. Dia masuk sikit. We go to the next one. Some dengan any. Some dengan any ni pun sama. Some ni maksudnya ada beberapa. Any ni pun beberapa. Tapi penggunaan dia lah beza. I read some books. Dia guna untuk positive sentence. Boleh untuk countable, boleh untuk uncountable. Tu beza dengan yang tadi. Yang belakang ni semua dia dah bagilah few untuk countable, a little untuk uncountable. Tapi yang ini, some dengan any ni dia boleh guna untuk dua-dua. Countable boleh pakai, uncountable boleh pakai. Cuma keadaan dia kita kena tengok di mana. I read some books, I would like some coffee. Tapi dia guna untuk positive sentence. Dia tak boleh, some ni tak boleh kita guna untuk ayat menafikan. I don't read any. Kalau menafikan kena pakai any. There aren't any cups, I don't want any coffee, there isn't any paper on the table. Kemudian a lot of dengan lots of. Ni pun sama. Ni maksudnya banyak ataupun ada banyak. Maksud a lot of dengan lots of. Okay, boleh pakai dua-dua. Keadaan je yang kena tengok. There are lots of cars. She has lots of friends. There is a lot of traffic today. I need lots of coffee. Saya perlu banyak minum kopi ni. Ngantuk gila, tak tahu kenapa. Okay, so itu adalah penjelasan yang cikgu boleh berikan kepada kamu untuk countable dengan uncountable noun. So kita dah tengok mengenai lagi sekali countable dengan uncountable nouns. Kemudian kita tengok penggunaan and, any, much. Apa lagi tadi? Banyak macam-macam lagi lah. Kamu boleh ulang video yang cikgu dah rakam ni untuk kefahaman kamu. Kalau ada soalan, boleh tanya dalam group workspace. Jangan tanya personal. Cikgu tak kadang-kadang tak tengok. Banyak sangat mesti masuk pening. Kalau workspace ni cikgu tahu ni mesti saya kerja ni. Workspace year 4. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kamu boleh rujuk kepada latihan yang cikgu akan bagi nanti. Mungkin banyak sikit lah latihan ni. Sebagai persediaan untuk cuti, kamu boleh lama sikit ingatlah kepala kamu. Buat sikit sangat sekarang, sekejap sangat ingatnya. Right, itu saja. Stay safe dan jangan tinggal solat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.